Pemilik dan pewaris tanah kampung baru diberikan 4 tawaran. Pakar landscape syur simpan pokok di dalam rumah sebagai penapis udara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita TV9 tengah hari ini kita mulakan dengan perkembangan ini. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Wira Dr. Mat Farid Mat Rafiq meninggal dunia di Hospital Pontian, Johor kira-kira jam 6 pagi tadi. Beliau yang dimasukkan ke hospital pagi tadi dipercayai meninggal dunia akibat serangan jantung. Pemergian Ahli Parlimen Tanjung Piai itu disahkan oleh Setiausaha Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Johor Muhammad Solihan Badri. Datuk Mat Farid, 42 tahun, adalah Naib Ketua Bahagian Bersatu Tanjung Piai. Jenazah Allahyarham dibawa pulang ke rumah ibunya di Serkat Pontian untuk dikebumikan. Baiklah, beralih ke perkembangan jerebu setakat jam 12 tengah hari tadi. Hasil simakan kami di portal Indeks Pencemaran Udara Malaysia mendapati semua kawasan di Semenanjung, Sabah dan Sarawak beransur pulih. Udara di beberapa kawasan di Sarawak yang berada pada tahap tidak sihat kini semakin baik dengan bacaan IPU kurang 200. Manakala di Batu Muda, Ceras dan Putrajaya, udara dilaporkan beransur baik iaitu berada pada tahap sederhana. Begitu juga di Shah Alam dan Petaling Jaya serta di Banting, Nilai dan Seremban selain Segamat. Cara meningkatkan kualiti udara di dalam premis atau kediaman anda terutama ketika musim jerebu menurut pensyarah kanan Jabatan Landscape Fakulti Seni Bina Perancangan dan Ukur Universiti Teknologi Mara UiTM Sri Iskandar Siti Rasidah Muhammad Sakib, terdapat beberapa jenis tumbuhan hiasan yang boleh diletakkan di dalam rumah sebagai penapis udara semula jadi. Ciri utama pokok yang dapat membersihkan udara ialah berdaun hijau namun tidak memerlukan cahaya matahari yang banyak. Semua pokok jenis ini kebiasaannya mudah untuk dijaga. Antara kita boleh cuba tanam ada seperti pokok money plant atau kita kenal sebagai duit-duit lah. Okey, selain tu mungkin ada sansevieria ataupun nama asal dia adalah pokok madi in lotang. Ya, madi in lotang. So dan dia ada pelbagai lagi pokok yang lain yang mana dia boleh ditanam dalam kawasan rumah, yang mana kalau kedudukan tanaman itu sepatutnya dia dalam kawasan seperti di kawasan tingkap, kawasan laluan angin, tetapi tidaklah sehingga kita mengganggu laluan angin tersebut. Selain itu, pokok seperti lidah buaya, sirih gading, lili Paris dan Erica palm juga boleh diletakkan di dalam rumah kerana ianya mampu menyerap gas-gas beracun seperti karbon monoksida. Kebanyakan pokok-pokok yang dinyatakan senang untuk ditanam sama ada menggunakan medium tanah ataupun air. Namun tumbuh-tumbuhan berkenaan perlu juga sesekali diletakkan di luar rumah untuk menyerap cahaya matahari bagi memastikan ia dapat hidup lebih lama. Pemilik kediaman juga boleh menggunakan elemen air untuk membersihkan udara di dalam rumah. Tidak seperti manusia, jerebu yang melanda negara tidak menjejaskan kesihatan haiwan-haiwan, terutamanya yang berada di zoo negara. Pengarah Zoologi Dr. Mat Naim Ramli berkata, haiwan mempunyai daya ketahanan yang lebih kuat berbanding manusia. Kebanyakan haiwan di zoo ni dia memang terdedah. Dia memang diletakkan di bahagian pameran. Macam orangutan, chimpanzee memang dia ada night quarters. Itu kita boleh alternate release lah. Dan sebahagiannya kita letakkan di belakang, yang muda-muda, yang anak di bahagian belakang dan yang matang, yang tua dipamerkan. Sehingga kini, semua haiwan di zoo negara berada dalam keadaan baik dan tidak mengalami masalah kesihatan. Bagaimanapun langkah berjaga-jaga masih diambil dengan mengurangkan masa haiwan yang masih kecil berada di luar kandang. Binatang memiliki ketahanan yang lebih daripada kita.
Kita perlu memikirkan jika haze yang teruk, apa akan berlaku pada kita dulu. Ya, mereka selalu terdedah kepada banyak faktor-faktor di luar yang lebih daripada kita, dan mereka develop immune system yang lebih baik daripada kita. Dr. Naim berkata pihak zoo akan terus melakukan pemantauan untuk memastikan haiwan di zoo negara berada dalam keadaan yang baik. Kerajaan hari ini menawarkan 4 pilihan kepada setiap pemilik dan pewaris tanah di Kampung Baru. Tawaran itu ialah sama ada mengambil wang tunai, mengambil unit rumah siap, kombinasi wang tunai dan unit rumah siap, serta pilihan terakhir pulangan sebagai pemegang saham dalam projek pembangunan semula. Berucap dalam sesi town hall bersama pemilik tanah di Kampung Baru di Dewan Perdana Felda Kuala Lumpur pagi tadi, Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad berkata, tawaran itu dibuat adalah berdasarkan lot tanah dan bukannya berdasarkan setiap pemilik yang berdaftar. Kerajaan menawarkan untuk membeli tanah di Kampung Baru pada kadar RM850 untuk 1 kaki persegi atau RM6 juta bagi lot 8,000 kaki persegi untuk pembangunan semula. Kadar itu adalah yang tertinggi dinilai oleh Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta. Ia turut mengambil kira faktor mengekalkan syarat kepentingan pemilikan oleh orang Melayu sahaja. Penilaian juga dibuat berdasarkan transaksi-transaksi jualan oleh lot tanah di Kampung Baru terdahulu. Selain nilai harga tanah, apa-apa struktur atau bangunan di atas pemilik dan waris juga turut akan dinilai bagi tujuan pulangan kepada mereka. Lebih 2,000 daripada 6,971 waris dan pemilik menghadiri program itu untuk mendengar penjelasan mengenai tawaran mendapatkan tanah bagi tujuan pembangunan semula. Hanya 62.32 hektar daripada keseluruhan tanah di Kampung Baru akan dibangunkan semula membabitkan 837 lot tanah. Sebanyak 430 cawangan pasaraya telah menyertai program Food Bank Malaysia. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Aziza Wan Ismail, untuk program Food Bank siswa pula, 4,000 pelajar daripada 16 universiti awam telah mendapat manfaat daripadanya. Datuk Seri Dr. Wan Aziza ditemui pada perasmian Yayasan Food Bank Malaysia dan malam apresiasi bersama penyumbang di Bukit Jambul, Pulau Pinang malam tadi. Sehingga Ogos lalu, sebanyak 311,189 isi rumah telah mendapat manfaat daripada program Food Bank Malaysia. Satu rang undang-undang akan diwujudkan bagi melindungi penyumbang dan penerima program Food Bank. Program Food Bank Malaysia mula dilancarkan pada 22 Disember tahun lalu. Baiklah, biasanya kerak nasi akan dibuang kerana dianggap tidak boleh dimakan. Tetapi bagi sebuah keluarga di Kuala Rompin, Pahang, ia menjadi juadah minum petang mereka sekeluarga. Kerak nasi itu dijadikan keropok. Bapa kepada 9 anak, Muhammad Zaid Abdullah, bekerja sebagai penyembelih ayam. Isterinya pula suri rumah. Proses membuat keropok kerak nasi ini cukup mudah. Selepas kerak nasi dijemur selama sehari, ia boleh digoreng dan boleh terus dimakan. Jelas Muhammad Zahid, dia tidak mempunyai wang yang banyak untuk membeli makanan sampingan, melainkan hanya untuk keperluan asas. Jadi bagi menjimatkan perbelanjaan, dia membuat keropok kerak nasi seperti yang dihasilkan oleh atuk dan neneknya pada zaman kanak-kanaknya dahulu. Saya minta daripada kedai restoran, kedai makan yang mana-mana buat jual-jual nasi itu, jadi diorang ada kuantiti kerak nasi yang banyak. Daripada diorang buang tu, saya minta, saya bawa balik, saya jemur, tu lah, saya buat keropok untuk anak-anak saya. Anak-anaknya gemar dengan kerangupan keropok kerak nasi ini dan tambah sedap jika dicicah dengan sos cili. Muhammad Zahid berkata keropok kerak nasi bagaikan sudah menjadi warisan keluarganya dan berharap ia akan diteruskan oleh anak-anaknya. Bertemu kembali.
Pada awalnya, membuat ramuan menghapuskan haiwan perosak dan menghasilkan penyegar udara hanyalah sekadar minat. Tanpa diduga, beberapa botol ramuan yang dijual kepada rakan dan keluarga terdekat jadi lonjakan kepada perusahaan yang berprospek tinggi. Begitulah rezeki seorang bekas kaki tangan kerajaan tempatan yang ditemui wartawan Raza Shazani Muhammad. Perusahaan Grams Asia bermula secara kecil-kecilan sejak 2006 ketika pengasasnya Nur Rezan Muhammad Nur atau mesra dipanggil Tok Ayah masih bekerja di bahagian kesihatan dan perlesenan Majlis Bandaraya Pulau Pinang. Katanya, kandungan sintetik yang tinggi dalam kebanyakan bahan pencuci sedia ada di pasaran menyebabkan kurangnya tahap kebersihan di beberapa restoran yang dilawatinya. Malah, ia turut mengundang pelbagai penyakit tidak diingini. Perkara itu mendorong dirinya untuk mengeluarkan produk pembersih 100% semula jadi. Idea ni datang daripada masalah yang kita hadapi lah. Yang saya hadapi sendiri, terutamanya nyamuk ni masalah cucu saya lah. Jadi dengan itu, kerana jelas yang dia tak boleh tahan tu adalah kimia sintetik. Jadi sebab tu saya terpaksa cari alternatif untuk kimia sintetik ni dengan gunakan herba. Dan efeknya lebih baik daripada apa yang ada sekarang. Menurut Nur Rezan, ramuan dihasilkan menerusi pembacaan hasil kajian-kajian terdahulu, amalan dulu kala dan eksperimen sendiri olehnya. Hampir 100 herba dan tanaman organik digunakan untuk menghasilkan 11 jenis produk penyegar udara, semburan pencegah haiwan perosak dan cecair pembersih. Mahu berkongsi bahan pembersih organiknya itu kepada masyarakat, perusahaan itu kemudian diperluas sejak 2016 dan turut dibangunkan seisi keluarga. Jadi 2017, pertengahan 2017 kita jadikan management team yang baru dan juga kita rebrand balik produk pada hujung tahun 2017. Dan sekarang ni alhamdulillah kita dah berada di Caring Pharmacy, Cold Storage, Mercato, Jason, Zensin, Organic Shop dan beberapa lagi independent pharmacy yang ada. Jadi itulah dia punya journey dan insya-Allah kita akan go to export market pula pada tahun depan. Kini, Grams Asia melihat prospek jualan ekspor ke beberapa negara Asia Barat seperti Jeddah, Arab Saudi dan Bahrain. Syarikat berkenaan mencatat keuntungan kurang RM500 setahun dan menjangkakan sehingga RM800,000 jualan pada tahun ini. Grams Asia merupakan produk tempatan yang dibangunkan sendiri oleh anak Malaysia dan setiap daripada produk-produk ini dijalankan secara manual, di mana proses dijalankan bermula daripada proses mengekstrak, kemudian campuran, kemudiannya adalah mengisi setiap botol ini dan kemudiannya dibungkus sebelum diedar kepada setiap pengedar. Ketika ini, Grams Asia mengeluarkan antara 15 dan 20,000 botol produk sebulan secara manual. Melihat kepada permintaan yang semakin tinggi, syarikat itu mahu menggunakan teknologi lebih canggih untuk meningkatkan 2 ke 3 kali ganda produktiviti. Ia diusahakan menerusi kerjasama Sirim Berhad dan Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB. Laporan Raza Shazani Muhammad. Jelajah anugerah bintang popular APPPH 32 tanda pagar atau hashtag Fantastic menghimpunkan lebih 20 kelab peminat finalis. Antara selebriti yang berkesempatan turun padang untuk bersama-sama meraihkan dan memeriahkan acara santai tersebut di Puncak Alam Selangor baru-baru ini ialah Stacey, Hanisha Hani dan Iswan Ismail.
Malaysia menjadi landasan terbaik dalam mengetengahkan permainan berkonsepkan tradisional. Penganjuran kali kelima itu berlangsung meriah di Dataran Merdeka Ibu Negara selama 3 hari baru-baru ini. Festival Permainan Malaysia hasil usaha Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. 21 permainan diangkat sebagai warisan kebangsaan, antaranya congkak, sepak raga, galah panjang dan batu seremban. Lebih 630 peserta menyertai acara permainan termasuk anggota badan beruniform dan sektor korporat. Acara juga turut disertai ramai pelancong dari negara luar. Permainan gasing moden atau lebih popular dipanggil Beyblade kini menjadi fenomena dalam kalangan kanak-kanak menjadi perhatian di Festival Permainan Malaysia tahun ini. Laporan antarabangsa. Di Iraq, sekurang-kurangnya 12 orang terbunuh dan beberapa lain cedera selepas bom meletup di dalam sebuah bas yang penuh dengan penumpang. Menurut Pegawai Keselamatan, kejadian berlaku di luar kota suci pengikut Syiah iaitu di Karbala. Letupan berlaku ketika bas tersebut melalui sebuah pos pemeriksaan tentera kira-kira 10 km di selatan Karbala menuju ke arah Bandar Al-Hila. Namun sebelum letupan itu, seorang penumpang keluar dari bas dan bertindak meninggalkan beg berisi bahan peledak di bawah salah satu tempat duduk. Peranti itu diletupkan dari jarak jauh. Setakat ini tiada pihak mengaku bertanggungjawab. Amerika Syarikat meluluskan langkah untuk menghantar pasukan tentera ke Arab Saudi berikutan serangan terhadap infrastruktur minyak negara itu. Setiausaha Pertahanan Mak Esper berkata penghantaran itu bersifat defensif. Usaha itu tertumpu kepada pertahanan udara serta peluru berpandu. Jumlah anggota yang bakal dikerah belum diputuskan. Terdahulu, Washington dilapor mempertimbangkan untuk menghantar senjata termasuk peluru berpandu, drone dan jet pejuang sebagai respon kepada permintaan Arab Saudi. Bila sekurang-kurangnya 5 anggota tentera terbunuh dalam satu serangan hendap di barat laut Burkina Faso berhampiran sempadan Mali malam semalam. Menurut sumber keselamatan, peronda tentera diserang individu bersenjata berhampiran Tuni di wilayah Soro. Dalam serangan itu, hanya seorang anggota tentera dilaporkan cedera. Sumber lain berkata pihak tentera membalas tembakan dan menghantar pasukan tentera peronda lain untuk mengesan penyerang. Bulan lalu, serangan hampir sama berlaku di wilayah itu telah mengorbankan 4 anggota tentera. Sukan Johor Darul Ta'zim 2 JDT2 bangkit daripada ketinggalan untuk mengatasi Terengganu FC 2 TFC 221 dalam separuh akhir pertama Piala Cabaran di Kuala Terengganu malam tadi. Impak penyerang gantian Darren Lock serta bekas pemain Harimau Muda S. Kumaran memastikan 2 gol dibawa pulang skuad Harimau Selatan ke Pasir Gudang untuk aksi timbal balik Jumaat depan. Kelancaran awal permainan banyak terhenti akibat kekasaran sehingga memaksa layangan kad kuning kepada Marcel Engkuson disusuli pertahanan JDT2 Hasbullah Abu Bakar dan Bruno Suarez. Peluang pertama hanya dimiliki pelawat pada minit ke-35 apabila tandukan Nicolas Fernandez yang menerima umpanan Syazwan Andi Ishak mudah dibaca penjaga gol TFC 2. Babak kedua lebih rancak dengan serangan tuan rumah bermula dengan sepakan percuma Ahmad Taqiyuddin Ruslan minit ke-52 yang melencong ke sebelah kiri pintu gol JDT2. Gol dicari-cari TFC 2 menjelma pada minit ke-60 menerusi ledakan gencang Bruno dari dalam kotak penalti susulan serangan balas ke arah kubu pelawat.
Sarawak. Kedudukan itu begitu pun tidak kekal lama selepas JDT2 mengikat jaringan satu sama melalui tandukan bekas penyerang negara Darren Lock hasil umpanan Fernandes pada minit ke-65 dan berpunca daripada hantaran Fernandes dari sebelah kanan. Kumaran bijak menghidup peluang dan menanduk masuk jaringan kemenangan minit ke-82 untuk memastikan JDT2 kini sudah pun sebelah kaki ke pentas final. Satu lagi aksi separuh akhir akan menemukan Sarawak menentang pasukan UKM FC. Momentum kemenangan skuad bawah 15 tahun negara yang sebelum ini melakar kemenangan besar 7-0 menumpaskan Kemboja gagal diteruskan apabila tewas tipis 0-1 kepada Laos dalam perlawanan kedua kempen kelayakan kejuaraan Konfederasi Bola Sepak Asia AFC bawah 16 di Stadium Nasional di Vientiane, Laos malam tadi. Seperti diramal, Laos mengasak sejak awal sebelum berada di depan menerusi Lavi Somtongkram pada minit keempat yang bijak melorongkan bola di celah kaki penjaga gol Zuhromi Syarani. Biarpun anak buah Pimania melakukan serangan balas, pemain lawan gentar bertahan dan keputusan kekal 1-0 sehingga tamat perlawanan separuh masa pertama. Menyedari ketinggalan, skuad negara cuba melakukan asakan awal di separuh masa kedua dan hampir menyamakan kedudukan menerusi rembatan padu Izrin Ibrahim, namun percubaan kaki kirinya melewati palang gol pada minit ke-53. Skuad negara terus diuji apabila pertahanan Ali Farhan Fauzi dilayangkan kad merah selepas mengutip 2 kad kuning pada minit ke-80. Dalam satu lagi perlawanan, Jepun membenam cabaran Kemboja 8-0 untuk mengungguli kumpulan J dengan 6 mata, manakala Malaysia yang berkongsi mata dengan Laos di tangga kedua hasil perbezaan gol. Biarpun tewas, peluang masih terbuka untuk skuad negara jika menewaskan skuad Samurai Biru pada perlawanan terakhir esok. Pasukan PKNP FC menuntut penjelasan daripada Liga Bola Sepak Malaysia MFL mengenai penangguhan kali kedua perlawanan melibatkan pasukan itu dengan PJ City dalam aksi kumpulan B Piala Malaysia yang sepatutnya berlangsung di Stadium Majlis Perbandaran Manjung malam semalam. Jurulatih PKNP FC Abu Bakar Fazim meluahkan rasa kecewa dan mempertikaikan mengapa surat pemberitahuan mengenai penangguhan perlawanan semalam diterima tidak sampai 24 jam sebelum sepak mula dan tanpa sebarang perbincangan. Menurut Abu Bakar, sebelum ini MFL memberitahu tiada lagi penangguhan perlawanan setelah aksi pertama kedua-dua pasukan yang sepatutnya berlangsung pada Selasa lalu ditunda semalam. Abu Bakar turut menyatakan rasa keliru dengan alasan penangguhan perlawanan semalam disebabkan pemain dan pegawai pasukan PJ City masih dalam tempoh arahan isolasi dan kuarantin akibat wabak influenza B yang menyaksikan penangguhan 2 kali perlawanan pasukannya di laman sendiri di Stadium Majlis Perbandaran Manjung merencatkan pemainnya. Sekian berita tengah hari. Kepada yang bercadang untuk bersiar-siar bersama keluarga di hujung minggu, jangan lupa pakai penutup hidung dan mulut bagi mengelak terkesan akibat jerebu. Saya Nur Fiza Azmi. Assalamualaikum dan salam hormat.